straw plastik akan dilarang digunakan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan berkuat kuasa 1 Januari tahun depan. Straw besi, straw buluh, straw serai dan juga straw kertas. Antara jenis straw yang pernah muncul 4 tahun lepas sebaik kerajaan pada masa itu melaksanakan kempen tak nak straw plastik pada tahun 2020. Tapi sekarang usaha ini telah dipandang sepi dan dilupakan. Mana tidaknya rata-rata masih ramai yang menggunakan straw plastik lagi. Jadi timbullah persoalan, apa jadi dengan slogan Malaysia bebas straw plastik? Adakah ianya satu usaha yang sia-sia? So hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita. Apa jadi dengan kempen bebas straw plastik? Adakah ianya sudah terkubur? Dan juga bersama dengan tetamu khas dengan Yaya hari ini. Nama diberi dekat sini Muhammad Ashari. Mungkin Ashari boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan Ashari. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Manadi. Nama diberi Muhammad Ashari bin Markus tapi lebih mesra dikenali sebagai Ashari. Saya merupakan YDP bagi MPP sesi 2023-2024 dari UiTM Cawangan Sabah. Dan saya juga merupakan pelajar dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Politik. Di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih banyak buat Ashari kan atas kesudian bersama-sama dengan Yaya untuk kita sekadar berkongsi pendapat. Tanpa berlengah masa lagi, ajukan soalan pertama buat Ashari. Ashari, adakah Ashari bersetuju ataupun peduli dengan penggunaan plastik straw ni? Ataupun Ashari sebenarnya tak kisah pun pakai mana-mana pun okey je. Asalkan orang kata boleh minum lah, asalkan boleh seduh air lah. Kalau tanya Ashari personally, ini jujur ya, ini tidak propa. Ashari lagi selesa menggunakan stainless steel ataupun kertas straw. Sebab bagi Ashari, kita tahu bila penggunaan plastik straw ni, dia banyak memberi kesan kepada, bukan sejak kepada manusia, tetapi dia beri kesan kepada environment, alam sekitar. Dia beri kesan kepada manusia dan dia juga beri kesan kepada kehidupan liar. Sama ada di darat ataupun di laut. Jadi, untuk perkongsian sajalah, kenapa Ashari memilih stainless steel atau paper straw ni? Sebab seperti mana yang kita tahu, apabila contohlah kita ada 9 juta tan sisa plastik, dia hanya 9% saja yang kita boleh recycle. Jadi yang 91% tu tidak boleh di-recycle. Dan bila dia tidak boleh di-recycle, isu dia, kita akan buat pembakaran sampah macam tu kan. Jadi pembakaran sisa plastik ataupun mungkin kita akan buang. Kita akan buang sebab dekat Malaysia ni seperti mana yang kita tahu, kita tiada lagi yang perlupusan sisa-sisa plastik ni yang efektif, yang menjaga environment kita. Apa yang Ashari nampak di sini, dia memberi kesan yang buruk lah. Jadi Ashari tidak mau selfish sebab kita ada alternatif lain kan. Kalau kita tidak alternatif lain, mungkinlah kita boleh je guna plastik straw tu kalau kita tidak ada alternatif lain. Tapi disebabkan kita ada pilihan, kita sebagai manusia ni kita ada pilihan dan kita memilih. Jadi Ashari guna pendekatan itu, which is Ashari lebih selesa menggunakan straw yang stainless steel ataupun macam sekarang ada lagi terbaru kalau yang perasan jugalah. Kita ada macam dekat Zeus, kita ada yang boleh makan, edible punya straw. Jadi dia macam 2 in 1. So better kita guna yang begitu, dia environmental free daripada kita pilih untuk menggunakan plastik straw yang mana dapat memberi impak yang buruk kepada kita punya alam sekitar. Menurut laporan United Nations Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, menganggarkan 9 juta tan plastik mencemari laut setiap tahun dan 2,000 tan daripadanya adalah straw plastik sendiri yang membunuh hidupan laut, termasuklah membunuh kita punya penyu, kira-kira 1,000 penyu setahun. Sekaligus bermaksud kalau perkara ini berterusan, populasi penyu akan semakin pupus lah. Jadi, nak tanya dengan Ashari, selepas Ashari mengetahui perkara ini, adakah Ashari akan serik untuk menggunakan plastik straw? Adakah ini sekaligus memberi kesan buat Ashari? Kalau macam Ashari sendiri, memang Ashari sangat-sangat terkesan dengan penggunaan straw ni. Sebab kita nampak kan dekat media sosial, ada orang post berkaitan dengan penyu yang tertelan straw, pembakaran sampah tu yang mencemarkan sampah ni kan. Dia kalau macam plastik straw, dia bila dibakar, dia mengeluarkan asap toksit. Kita akan naik ke atas, bila ke atas hujan, bila hujan kena dekat tanah. So
secara indirectly kita punya nutrisi tanah pun tercemar. Jadi siapa pengguna tanah, kita juga manusia. Kalau macam Asyari memang dengan kawan-kawan Asyari, kami memang prohibit lah penggunaan straw ni. Prohibit habis-habisan. Sebab kita perlu jaga kita punya environment, kita perlu jaga kita punya, sebab dia melibatkan kita punya anak cucu punya masa depan. Jadi kita tidak boleh berfikir yang singkat. Mungkin ada orang komplain kan penggunaan straw yang jenis-jenis lain ni dia mungkin agak leceh ataupun mungkin tidak berapa best lah, tidak berapa syok lah menggunakannya. Straw plastik ni kita boleh guna lama, yang pakai buang ni kan, so tidak perlu cuci apa semua dan sebagainya. Tapi kita perlu fikir masa depan, future punya impact. Malaysia sendiri ni kita tiada perlu pesan sampah yang efektif. Kita terpaksa bakar sampah. Jadi bila kita bakar, of course, dia akan memberikan kesan yang sangat besar dan buruk kepada kita punya alam sekitar, yang mana bagi impact kepada udara, tanah dan juga air. 3 elemen yang signifikan dengan manusia. Bila dia signifikan dengan manusia, jadi impactnya tu kepada kita juga. Sebab kita pengguna air. Jadi untuk kita prevent benda-benda begitu, bagi Asyari, penggunaan selain daripada straw plastik itulah pilihan yang paling tepat. Tapi Asyari tidaklah mau cakap yang Asyari membenci ataupun tidak menyukai orang-orang yang berbalik kepada kita punya choice. Kita ada pilihan. Tapi bagi Asyari ada satu prinsip yang Asyari rasa bila pilihan kita tu memberikan kesan-kesan, Asyari akan measure tau. Asyari akan timbang sama ada pilihan kita tu memberi kesan yang positif atau negatif. Kalau Asyari rasa pilihan yang Asyari buat tu dia memberi impak yang negatif lebih daripada positif, Asyari akan tinggalkan. Macam itulah. Dekat Sabah sendiri kan, di kafe-kafe ke ataupun di restoran ke, pada pengamatan Asyari, mereka menggunakan straw apa Asyari? Kalau macam dekat Universiti Asyari, kita memang masih menyediakan straw plastik, tapi penggunaan straw plastik tu kita limitkan. Maksudnya macam kita tidak akan sediakan di situ. Kalau student minta ataupun student mau guna, baru kita akan bagi. Dia macam gitulah. Sebab proses yang perlu kita jalani kan, kita tidak boleh macam hari ni kita mau buat, hari ni kita mau implement, hari ni juga dia kena jadi macam tu. So kita kena slowly ajar student macam gitu. Tapi kalau untuk di restoran-restoran dekat area-area Sabah ni, apa yang Asyari perasan memang diorang memang tidak menggunakan straw sudah. Macam contoh dekat Pizza Hut, McD, macam KFC, diorang memang guna cawan paper cup, and paper cup tu memang boleh minum terus. Tidak ada straw yang kita gunakan. Jadi memang bagi Asyari, restoran-restoran dekat Sabah ni dia memang sudah aware lah dengan bahaya penggunaan straw plastik ni. Cuma dia ada macam option lah. Contoh kalau macam yang datang dekat restoran tu kanak-kanak. So kanak-kanak tu mungkin diorang tidak pandai untuk minum terus macam tu kan. Jadi mungkin kita boleh bagi stainless straw tu dengan kanak-kanak tu untuk diorang guna pakai. So Asyari memang menggunakan straw kertas ataupun straw besi je lah ya? Kalau Asyari ambil pendekatan, Asyari ada tumbler sendiri. Bila kita ada tumbler sendiri, tumbler tu kan dia ada memang menyediakan straw. Walaupun dia straw plastik. Cuma isu dia di sini, bila kita punya straw tu plastik and kita akan guna recycle, dia tidak membawa apa-apa kesan pun dekat environment. Sebab kita guna benda tu balik. Lepas tu kalau macam pergi mana-mana kedai, macam dekat kafe sendiri, Asyari akan guna tumbler. Minta makcik tu, makcik boleh buat air tak dekat tumbler ni, macam tu. Kalau boleh beli tumbler ataupun kalau tidak ada tumbler, boleh guna straw besi tu. So Asyari kalau pakai straw besi tu, kira macam Asyari sanggup dah bawa tiap masa and cuci after guna setiap kali menggunakan. Ya, sebab dekat kalau macam Yaya perasan, straw besi tu dia didatangkan dengan ada satu kecil tu, benda kecil yang kita boleh cuci dalam tu. Sebab ada orang komplain macam kau guna straw besi ni bersih ke dalam dia, kau sudah sedut minuman macam ni, kau tidak cuci. So bagi Asyari, kalau macam kita bawa sendiri kan straw ni, kalau mau cakap pasal hygiene, dia lagi bersih sebenarnya. Sebab kita tahu macam mana mau jaga. Kalau macam straw plastik tu kan, dia terdedah macam tu, kita tidak tahu siapa aja sudah pegang straw tu kan. Jadi bila cakap pasal hygiene, sebenarnya bila kita bawa sendiri lagi tu lebih hygiene daripada yang sedia ada tu, straw plastik. Kalau kita malas, dia memberi impact yang buruk pada kita juga kan. So sebenarnya berbalik kepada diri lah, macam mana rajin atau tidak. Sama-sama lah kita try untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin dalam masa-masa sekarang ni mungkin agak susah. Mungkin hari ni kau bawa straw tu, tapi besok kau tidak bawa straw tu. Cuma
As long as kau buat, nanti kau akan jadi kebiasaan. Beberapa rangkaian minuman seperti Zeus, Coffee Bean, Tilak yang maintain guna paper straw, tapi ramai yang tak suka, ramai yang komplain kalau kita dapat baca dekat Twitter kan. Katanya geli lah sebab straw jadi lembik. Lepas tu request dia nak plastik straw balik. Adakah menjadi satu isu yang besar kalau pakai paper straw? Memanglah, kita tidak nafikan lah. Syari pun pernah juga pergi kedai, lepas tu tiba-tiba beli tea live, lepak dengan member 2-3 jam, tengok straw dah sure. Tapi bagi Syari, dia ada jawab, dia ada solution dia sebenarnya. Dia ada solution dia. Bila straw tu dah hancur, kau tengah dekat dalam kedai tu, mintalah extra straw kan. Tidak jadi masalah kan. Kita boleh je buat, minta, as long as kau masih berada di kedai itulah. Tapi kalau macam di rumah, macam contoh kan ada habit kan, bila kita beli minuman tu kita akan letak dekat dalam peti ais kan. Jadi bila tengok balik, alamak straw dah lembek, tak boleh guna sudah. That's why lah pentingnya ada straw besi tu. Jadi bila lembek buang macam tu. Tapi apa yang Asyari boleh nasihatkan kat sini, dekat orang-orang yang mungkin rasa geli ataupun macam tidak suka guna paper straw ni kan, Asyari boleh cakap yang kita tidak boleh fikir benda tu sebagai kita punya kepuasan saja. Kita kena berfikir terbuka dan jauh. Macam guna plastik straw ni kan, dia memberi banyak kesan dengan kita punya kesihatan pun juga. Ramai yang memberi alasan sebab geli, lembik cepat dan sebagainya. Macam mana pula dengan kita minum dari gelas ataupun cawan orang lain tapi mereka tak risau pun? Personally bukan geli, dia lebih kepada macam kepuasan. Sebab pula kan Asyari, kalau Asyari pun dibagi pilihan, kalau straw tu tidak memudaratkan ataupun tidak memberi kesan yang buruk dekat environment kita, manusia dengan binatang dan sebagainya, Asyari prefer juga straw plastik sebab dia lagi puas minum kan. Berbanding dengan straw yang lembek, macam Zeus punya straw tu kan, dia macam straw beras tu yang pandai lembut tu kan. So Asyari lagi prefer plastik. Tapi macam Asyari berbalik kepada kesan. Asyari sebagai anak jati Sabah sendiri, mungkin Asyari boleh kongsikan keadaan pantai dekat sana. Betul ke? Cantik ke? Memang tak ada straw ke? Memang tak ada plastik ke dekat pantai-pantai mana? Jadi bercakap terus terang, kalau dekat Sabah ni, dia memang masih ada sampah, which is macam masih ada plastik, straw dan sebagainya. Tapi dia punya amount tu, kuantiti dia kurang disebabkan kempen ni mungkin dia agak kempen ni mungkin tidak diuar-uarkan, tapi mungkin ada impak yang signifikan juga daripada kempen ni. So apa yang Asyari perasan, Asyari pergi pantai, memang ramai sangat pelancong dari Korea, dari China. Pantai memang nampak bersih sebab diorang memang sediakan tong sampah. Dulu tiada tong sampah ya. Dulu macam setiap barisan pantai itu dia tiada letak tong sampah. Sekarang dia ada tong sampah. Maksudnya orang akan willing untuk buang sampah dekat dalam tong sampah tu. Kalau Yaya ada ikut inilah perkembangan semasa kan, kita mau buat satu undang-undang yang berkaitan dengan perlupusan sampah plastik ni, sisa plastik ni. Tapi dia baru dalam perbincangan, belum dikuatkuasakan lagi sebab macam kita tahu kan, kita ada undang-undang alam sekitar which is Akta 127 kan, tapi dalam undang-undang alam sekitar tu dia tidak specifically mention berkaitan dengan pelupusan sampah yang berkaitan dengan plastik ni. Macam itulah. So Sabah dia one of the negeri yang akan aware lah berkaitan dengan sampah-sampah plastik ni. Sebabkan Sabah ni dia tumpuan pelancongan. Jadi itulah, Sabah ingin membangun lagi. Negara-negara maju lain seperti Filipina, Jepun dan China memang hanya menggunakan paper straw sahaja dalam usaha nak menjaga alam sekitar di negara mereka. Jadi pada pendapat Pak Asyari, adakah Asyari bersetuju yang orang Malaysia, orang kita ni tahap kesedaran menjaga alam sekitar masih di tahap yang sangat rendah, Asyari? Malaysia ni merupakan satu negara yang membangun. Dia ada beza, negara yang maju dan negara yang membangun. Just being realistic lah di sini. Pemikiran dekat negara yang maju dengan pemikiran masyarakat dekat negara yang baru membangun ni, dia agak berbeza tau ya. Yang negara maju macam seperti Jepun, macam seperti China ni, pemikiran diorang lebih macam terbuka berkaitan dengan benda-benda begini. Macam kita sendiri, kita mungkin agak tak perlah plastik straw je pun. Yang penting saya minum okey lah macam tu. So kita ada mentaliti yang seperti begitu. Tapi apa yang Asyari nampak dekat sini, macam dekat Kerajaan Negeri Selangor sendiri pada tahun 2019, kalau Asyari tidak silap, diorang ada buat kempen bebas straw plastik lah. Yang mana diorang bekerjasama dengan NGO yang dan institusi pendidikan lah. Maksudnya dekat sekolah-sekolah tidak perlu guna plastik straw lagi. Ataupun mana-mana kedai atau premis tidak boleh guna straw lagi. Jadi sebenarnya kempen ni memang sudah lama dibuat. Tapi
dari segi impak dia tu tidaklah begitu besar kepada masyarakat kita kan, tapi apa yang Asyari boleh nampak dekat sini, dia ada progres. Jadi bila bercakap balik berkaitan dengan negara kita ni, bila dia ada progres walaupun dia slow progress, maksudnya dia ada kesan yang baik dekat sini. Apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita teruskan. Macam apa yang Sabah buat ni, Sabah, Pulau Pinang, actually diorang sudah try untuk macam tadilah penggubalan undang-undang kecil. Walaupun undang-undang ni sudah dibuat, kempen sudah dibuat, kesedaran tu dari kita sendiri. Kalau kita mau ambil benda tu sebagai satu tanggungjawab yang besar, kita akan buat. Kita ada kesedaran, tapi kesedaran tu agak lambat lah ataupun agak tidak meluas. So sebenarnya kita dekat Malaysia ni kita tak ada undang-undang ataupun orang kata strong culture lah untuk recycle ataupun buat kompos. Kita boleh tengok lah di longkang, di pantai, di sungai, di tepi-tepi jalan lah penuh dengan sampah. Ini tak dapat dinafikan. Dan sedikit sebanyak orang kata menjadi punca kepada longkang tersumbat dan yang lebih teruk menjadi penyebab kepada banjir kilat. Dan melihat keadaan ini dan puncanya ini, adakah Asyari ataupun rakan-rakan Asyari ada sedikit terkesan lah ataupun geram lah melihat keadaan ini dengan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni? Macam mana Asyari? Bukan sedikit, banyak. Banyak impak dia tu bukan sedikit tau penggunaan straw ni. Banyak. Macam Asyari ada kawan dari Kelantan, kawan-kawan Semenanjung yang terpaksa berpindah randa disebabkan banjir. Banjir kilat. Jadi kita bukan mau cakap pasal banjir kilat ni bencana alam disebabkan Tuhan. Yalah, kita tidak nafikan lah Tuhan yang cuma orang cakap penyumbang banjir kilat ni juga salah satunya sampah, which is straw ni, plastik ni. Jadi kita tidak boleh deny benda tu. Kita sama-sama lah mengamalkan ataupun melindungi kita punya alam sekitar ni dengan caranya, mungkin cara tu agak kecil, mungkin acara tu agak tidak guna straw plastik saja ataupun tidak menggunakan beg plastik. Mungkin kita dengar kecil, tapi sebenarnya dia memberi impak yang besar. Kita tidak boleh underestimate benda-benda yang kecil lah sebenarnya. Begitulah. So berkaitan dengan undang-undang tu, ya betul lah, di Malaysia ni kita tiada undang-undang yang berkaitan dengan sampah ni kan, plastik semua ni, ataupun culture pelupusan yang efektif. Kalau boleh pihak-pihak yang berwajib ni, diorang mungkin bolehlah bawa benda ni kepada dekat pihak yang lebih, orang cakap bolehlah kita mungkin slowly talk about the environment kan berkaitan dengan plastik ni, sebab dia semakin merisaukan. Walaupun ada pelaksanaan, tapi pelaksanaan tu tidak meluas. Jadi sampai bila pun kita tidak akan achieve the goals. Macam itulah. So dia perlu ada satu method ataupun satu cara yang orang cakap dia betul-betul efektif. Macam itulah. So mungkin boleh disuarakan lah. Okay. Sebenarnya tadi tu soalan terakhir yang buat Asyari lah. Kita dah pun sampai ke penghujung show. Untuk topik kita hari ini, apa jadi dengan kempen bebas straw plastik? Adakah ianya sudah terkubur? Dan di kesempatan ini, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat Asyari atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini untuk kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Mungkin di akhir-akhir ni Asyari nak katakan sesuatu, Asyari silakan. Di akhir-akhir ni Asyari just mau bagi tahu dengan semua student ataupun yang mahasiswa ataupun semua rakyat-rakyat Malaysia lah, untuk sama-sama kita mengambil kesempatan. Selagi kita boleh mampu ubah, kita ubah. Sebab bila dia sudah jadi teruk, itu memang agak susah kita ubah. Jadi kita kena appreciate masa yang ada sekarang ni untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya tidak menggunakan plastik straw. Okay, baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya dan tim MKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Thank you Asyari, thank you for your time. Thank you Yaya.